Anda kena lafazkan perkataan, sebab Allah akan bantu anda selepas anda sendiri membantu diri anda. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta antum tughayyiru ma bi anfusikum. 70% badan anda ada air. 70% badan anda ada air, dan air ini makhluk hidup. If you don't believe, anda boleh guna molekul, anda boleh guna molekul, boleh guna mikroskop untuk tengok molekul air. Pergerakan molekul air sangat-sangat terpengaruh dengan perkataan yang anda sebut. Anda sebut benda baik, molekul jadi cantik. Anda sebut benda buruk, molekul jadi teruk. Kalau tak percaya, boleh baca buku Hidden Messages in Water. Itu dari Dr. Masaru Emoto. Bila anak gadis ini mahu membina hidup yang positif, setiap pagi dia akan bangun, dia akan sebut perkataan-perkataan yang positif kepada dirinya. 6 tahun baru saja budak ni. Perkataan yang disebut itu sangat positif. I like my home, I like my dad, I like my mom, I like my hair, I can do everything better than everyone. So, mulakan pagi esok dengan keajaiban yang datang dari mulut anda sendiri. Saya boleh saya paling kurang sebutkan apa hari ini saya mesti terbaik daripada semalam. Kalau nak mahu capai standard Al-Fatih, ucapkan 10 tahun lagi kamu akan jadi apa. Tulis dengan detail dan bayangkan bagaimana apa yang akan berlaku pada anda. Ini akan membentuk jiwa visionary. Jadi bila kamu sebut perkataan ini, kamu akan fokus. Kamu akan fokus pada hari itu. Kamu tidak akan bergerak dengan jam sangat. Kamu akan bergerak dengan kompas. Di mana utara kamu? Orang yang teruja melakukan satu kerja, dia tak tengok jam pun. Betul tak? Pernah kamu hadiri team building ke program-program di mana facilitator sebuah satu aktiviti kan? Jarang kita tengok jam ketika kita nak melaksanakan arahan, kerana kita teruja nak melihat terjadinya hasil daripada apa yang diarahkan tadi. Tengok video ini, cuba fokus pada video ini. Ia akan menjawab persoalan kenapa pentingnya anda fokus kepada vision anda. Soalan nombor 1, anda yang dipatut ke kameraman? Soalan nombor 2, ular tu jauh ke dekat? Soalan nombor 3, ular betul ke ular video? Tapi kenapa kamu begitu histeria? Inilah disebut sebagai kuasa fokus. Bila kamu fokus, bila kamu khusyuk, kamu teruja, kamu tak sedar apa berlaku pada diri kamu. Kamu tak sedar kamu terkejut, dan kamu terkejut tadi kamu rancang nak terkejut. Boleh tu muncul, nampak apa ya? Ia sangat spontan. Dan spontan ini biasanya karakter. Benda-benda spontan ini adalah karakter. Dari tersepak batu, perkataan keluar daripada mulut, aja bumbu berbau. Itulah karakter anda. Ada orang bila tersepak batu, Allah Akbar, Masya Allah. Ada orang tersepak batu, nak cakap apa ya? Ia sangat spontan. Anda tak sedari bagaimana anda tadi telah terkejut. Bila anda terkejut, anda bergerak, anda tergerak badan anda, dan anda begitu histeria. Kerana ada hormon yang terhasil daripada anda fokus. Orang yang khusyuk dalam solat walaupun 5 minit, dia dapat menguasai dirinya.
Dia belajar betapa hebatnya orang yang fokus dalam hidup. Sembahyang 5 minit je, tapi orang yang khusyuk, orang yang hayati, dia akan tahu nak bawa nilai solat itu di luar daripada solat dalam kehidupan dia. Hidup mesti ada kiblat, hidup mesti ada niat, hidup mesti ada khusyuk. Kalau tidak, kamu akan jadi lalang, mudah terpengaruh dengan orang pakai Lobun punya. Alhamdulillah Allah pilih kamu berada di sini pada malam ini. Peristiwa ini berlaku di Rumaili Hisari. Saudara-saudari saksikan bagaimana Mehmet berpidato. Saudara-saudari tengok bagaimana Muhammad Al-Fatih dikritik habis-habisan oleh musuhnya sendiri dan oleh penasihat beliau sendiri kerana membina Rumaili Hisari, suatu binaan pertahanan 3 kali ganda lebih besar daripada datuknya bina dulu, Onodolu Hisari. Apakah itu Rumaili Hisari? Rumaili Hisari ini, saudara-saudari, adalah tempat di mana Mehmet mahu menghalang sebarang bantuan laut datang kepada Konstantinopel melalui Selat Bosporus. Kerana 8 km daripada Konstantinopel ini adalah tebing yang paling sempit yang sudah dibina oleh datuknya benteng untuk mengumpulkan kapal-kapal. Tetapi Mehmet ini begitu perfectionist, beliau tak rasa binaan datuknya itu boleh membantu. Dia buat satu lagi Rumaili Hisari, datuknya bina di bahagian Asia, dia panggil Anatolia, dan dia buat di bahagian Eropah, namanya Rumelia. Dan dia mengisytiharkan nama ini sebagai Bogas Kesen, Boas Kesen. Kalau salah sebut Boasi, Boas Kesen. Boas Kesen adalah pemotong leher. Tengok nama saja dah turunkan musuh. Dan dikatakan binaan ini dibuat dengan desain Imam dan Mehmet atau Muhammad untuk menggerunkan musuh dan pengisytiharan perang kepada Konstantinopel. Kamu sungguh kurang ajar wahai Konstantinopel, zaman bersama. Kamu mencetuskan pemberontakan sana sini dalam kawasan aku. Dan betapa lamanya kamu menjadi kudis kepada Rasulullah dan umat-umat Islam selepas itu. Maka benarlah Rasulullah kata kota gangster ini mesti dibuka. Dan sebagai pengisytiharan perang, beliau membina Rumaili Hisari. Dan percaturan Mehmet sangat bijak. Pembinaan Rumaili Hisari telah membunuh Konstantinopel sebelum beliau datang mengepung Konstantinopel, di mana penduduk Konstantinopel telah berpecah kepada dua, menyokong dan membangkang tindakan Maharaja Konstantinopel, cuba dapatkan bantuan Vatikan dan Crusaders bagi membantu Konstantinopel. Bila Maharaja terkejut menyaksikan bagaimana Mehmet yang disangka ketika jadi sultan umur 11 tahun menjalin perdamaian dengan Konstantinopel, tiba-tiba menukar buah catur dia secara ofensif. Dia mengisytiharkan perang dan takut gila Konstantinopel pada waktu itu kepada budak 21 ini, 21 tahun. Sampai menghantar utusan kepada Mehmet, "Weh budak, mu nak buat kami ni, mu minta izin dengan kami ke tak lagi? Ni kawasan kamu ini, this is our territory." Tu dia. Mehmet reply dengan sangat simple, "Mu punya tempat dari pagarmu saja. Apa yang di luar daripada pagar kamu, ini milik, tidak ada hak untuk kamu dakwa milik kamu." Dan dia memberikan amaran, kalau kamu utus sekali utusan macam ni, mereka akan pulang tanpa kepala. Jawapan tegas walaupun diancam dan dikritik. Inilah ciri-ciri pemuda, dia tidak berbolak-balik dengan agama. Dia ada jati diri bila kawan nak offer benda-benda tak elok. Orang nak offer video ucap, no. Orang nak offer couple, no. Orang nak offer isap rokok, no. Dia ada jati diri. Walaupun tidak ada manusia melihat, dia ada jati diri, dia ada agama. Muhammad tahu pembukaan Konstantinopel tak semua orang suka, tetapi baginya dan untuk guru dan memotivasikan dirinya, pembukaan Konstantinopel ini adalah suatu yang sangat perlu dan wajib untuk survival umat Islam selepas kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad. Allah berikan kemuliaan kepada orang Turki, bangsa yang merempit di Gunung Ghana. 400 orang penunggang kuda asalnya mereka, sehingga akhirnya dalam tempoh tak sampai 200 tahun mereka punya dunia, 2/3 dunia di tapak kaki mereka. Allah muliakan bangsa Melayu, andainya Melayu pegang pada Islam. Allah muliakan Turki bila Turki pegang pada Islam. Allah hina bangsa Arab bila bangsa Arab meninggalkan Islam. Adik-adik, ketika membina Rumaili Hisari ini, Muhammad bukan sekadar di Ubud,
bahkan dikritik oleh Halil Pasha, orang yang begitu tua tetapi berpengalaman lama sejak daripada zaman ayahnya Sultan Murad. Inilah penasihat Sultan Murad, penasihat tentera. Beliau berpesan kepada Mehmet Ambo yang anak muda, semangat nampak bina Rumeli Insari. Apa macam tu? Aku nak abang pada kamu ni, kami dulu dah bina Honorary Insari dan kami sudah menuju Konstantinopel 10 tahun sebelum kau lahir. Dan kami mengepung dalam masa 22 hari. Kami tengok Konstantinopel tu, kami kepung-kepung tapi kami sendiri blur. Tak tahu macam mana nak kepung, macam mana nak serang. Maka ingin aku pesan pada kamu bahawasanya jangan buat kerja bodoh. Tu. Kami dulu dah rasa pengalaman pahit manis perjuangan, asam, garam, gula, diabetes kaki pun dah tak ada sekarang. Jawapan Mehmet semua tegas. Wahai orang tua yang sudah reput punggungnya, ini Mehmet, ini Mehmet. Ini bukan Bayazid, ini bukan Murad, ini Mehmet dah. You just wait and see. My weapon, my preparation, my siege. Cukup kental keyakinan ini ciri orang visionary. Dia takkan putus asa, dia takkan ragu-ragu. Mari kita saksikan gambaran peristiwa itu. Sorularına zayıf olduğu hal için sorularım. Bunları nasıl ver? Yaklaş. Bunları nasıl ver? Senin bana olan sadakatinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Aksi olsa kelleni çoktan alırdım. Konstantin'e ödediğimiz tahsisatı bundan böyle göndermeyeceğimizi bilir. Emredersiniz sultanım. Buraya gel. Ne görüyorsun? Cennet mekan cennetiniz Sultan Beyazıt'ın yaptırdığı hisarı görüyorum sultanım. Şimdi ne görüyorsun? Rumeli'de yeni bir hisar sultanım. Tam burada. Boğaziçi'nde yeni bir hisar inşa edeceğiz daha. Şu iki burcun yapımı sana ait olacak. İlk taşı koyduğumuz gün sonunun nereye varacağını Konstantin'de, Papa'da, Latin devletleri de anlayacaklardır sultanım. Birleşik üzerimize geleceklerdir. Ne Latinler, ne Papa, ne de Konstantin. Beni asıl düşündüren, çıkarlarını Konstantiniye'nin fethinde görmeyen kullarımdır. Her halükarda kan dökülecek. Mesele, şehit olmak için mi, murdar olmak için mi döküldüğündedir.
gelmiş, Hisarlı. Karadeniz girişinden gelecek erzak gemilerinin yolunu kesecek. Şehrimizi açlığa mahkum edecek. Kuşatmaya hazırlanıyor. Hiç vakit kaybetmeden savaş hazırlıklarına başlamalıyız. Moray, kardeşlerime haber. Ordularını toplayıp buraya gelsin. Menurut para pengkaji, Rumeli Hisari dibina di tebing yang begitu tinggi, di tebing Bosporus yang paling sempit, seharusnya mengambil masa 10 bulan. Tetapi tentera Turki berjaya bina dalam masa 4 bulan sahaja. Kerana apa? Kerana kesungguhan, profesional, pengalaman yang begitu banyak, dan perkara yang paling penting adalah kerana Sultan bekerja dengan mereka, bekerja bersama-sama, menggerakkan suatu cita-cita untuk menyaksikan terbinanya Rumeli Hisari dengan kadar segera. Mereka dapat menyempurnakan pembinaan ini dalam masa begitu singkat, menunjukkan keterujaan dan kesungguhan mereka untuk membuka Konstantinopel. Bila kamu berdiri sahaja di tembok Rumeli Hisari, kalau kamu pergi ke naik kapal Bosporus, transit kat sini, daripada jauh kamu boleh nampak Hagia Sophia 8 km daripada jauh. Ini cara Mehmet mendidik tenteranya untuk berdiri di atas Rumeli Hisari. Katakan pada diri anda bahawasanya saat pembukaan itu sudah semakin hampir. Hadis Nabi itu merujuk kepada saya dan tentera itu merujuk kepada anda semua. Ini cara dia semai benih visionary. Cuma dia tak buat macam budak tadi. Kedua, visionary yang pertama. Kedua, anda akan belajar bagaimana Mehmet seorang yang sangat-sangat kreatif. Pengetahuan, knowledge, research yang telah beliau buat telah menyebabkan Mehmet ini berfikir di luar daripada kebiasaan. Bagaimana pengetahuan itu menghasilkan kreativiti untuk berfikir di luar daripada kebiasaan, dan perkara yang paling penting selain daripada kreativiti adalah kemahuan yang keras. Ketika orang memberikan alasan, orang mengkritik anda, keras pendirian anda untuk tetap melihat apa yang dimahukan itu tetap berjaya. Tadi Rumeli Hisari berjaya disempurnakan dalam masa 4 bulan, hampir 6 bulan sebelum Mehmet mengepung Konstantinopel. Ini adalah cerita yang kedua, bagaimana suatu lagi produk yang berjaya dihasilkan dalam tempoh yang begitu singkat, juga sekali lagi sebelum Yudit pembukaan Konstantinopel. Buat kerja sebelum Yudit bukan benda mudah. Anda punya assignment, kebanyakannya disiapkan masa bila? Esok nak serah malam ni baru mula. Saudara-saudari, bila kita